Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita meneruskan pengajian dalam kitab Minhajut Talibin. Maka kita bermula dengan mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan pengajian ini pengajian yang barakah, yang mana dengannya dosa-dosa kita diampunkan, hajat-hajat kita dikabulkan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada segala bala, daripada segala bencana, daripada segala wabak di dunia dan akhirat, dan menjadikan kita di antara hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Maka pada minggu yang lepas kita telah masuk pada Kitabus Salah, dan kita telah membicarakan berkenaan dengan waktu-waktu solat. Maka Imam Nawawi memulakan Kitabus Salah dengan membicarakan waktu-waktu solat, yang ini 5 waktu. Maka kita membicarakan tentang waktu Zuhur, apa yang dimasukkan dengan masuknya waktu Zuhur, dan begitu juga waktu Asar, waktu Maghrib, Isya, dan juga waktu Fajar. Dan kita juga membicarakan berkenaan dengan apa yang dimasukkan dengan waktu Fadilah, waktu Ikhtiar, waktu Jawaz yang tidak makruh, waktu Jawaz yang makruh, dan begitu juga kita ada waktu Hurmah, dan kita ada waktu Darurah dengan waktu Uzur. Jadi ada sebahagian salat kita ada ketujuh-tujuh, yakni waktu ini, manakala sebahagian ini salat ini yang lain ada yakni sedikit ini perbezaan. Jadi kita telah mengetahui perbezaan di antara apa yang dimaksudkan dengan waktu fadilah dengan waktu ikhtiar, dan juga kita ada baca yang hadis ini Jibril AS yang berkenaan dengan perkara ini. Jadi insya-Allah taala kita akan meneruskan daripada mana kita berhenti pada minggu yang lepas, dan juga akhir sekali juga minggu lepas kita membicarakan khilaf berkenaan dengan waktu Maghrib. Kita ada qaul qadim dengan qaul jadid berkenaan dengan bila habisnya ini waktu Maghrib. Dan masuknya waktu Isya, pendapat yang mu'tamad, iaitu qaul qadim yang ditarjihkan ini oleh ulama-ulama kita, dia adalah bimari bisyafaq, seperti mana Imam Nawawi mengatakan wal isya'u bimari bisyafaq. Ini berdasarkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apabila hilang mega merah, maka telah masuk ini waktu Isya. Taib. Saya rasa kita dah sampai yakni kepada akhir sekali kita membicarakan berkenaan dengan wal hadithu ba'daha illa fi khairin, iaitu penulis akhir sekali membicarakan tentang perkara yang makruh. Makruh menamakan Maghrib ini sebagai Isya, dan juga makruh yang ini menamakan Isya sebagai Atamah, dan makruh yang ini tidur sebelumnya, ini sebelum Isya, dan berbual-bual selepas Isya tanpa sebab, melainkan kalau dalam kebaikan. Seperti mana kita berada sekarang ini, kita sedang mengadakan kelas selepas Isya, tapi ini adalah kelas dalam kebaikan, maka dia tidak dikirakan ini sebagai makruh. Baik, insya-Allah kita akan baca daripada sini. Boleh baca insya-Allah? Bismillah. وجماعة مسجد يقصدونه معلم، ومن وقع بعد صلاته في الوقت فالأصح أنه إن وقع ركعة فالجميع أداء، وإلا فقضاء. ومن جهل الوقت يجتهد في ورد ونحوه، فإن تيقن صلاته قبل الوقت قضى في الأظهر، وإلا فلا. الفاجر بالفائت
ويسن ترتيبه وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها وتحرم الصلاة عند الاستواء إلا يوم الجمعة وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح والعصر حتى تغرب إلا لسبب كفائدة وكسوف وتحية وحجة شكر وإلا في حرم مكة على الصحيح. Nah, sekarang kita akan membicarakan ini berkenaan dengan disunatkan melaksanakan solat pada awal waktu. Ini adalah perkara yang pertama yang kita baca tadi. Al-Imam Nawawi ini mengatakan wa yusannu ta'jilus salati li awwalil waqt. Disunatkan kita melakukan salat pada awal waktu. Yang dimaksudkan dengan awal waktu adalah masa dalam lingkungan kita melakukan azan, selepas yang melakukan azan, dan masa untuk kita memakai pakaian, mengambil wudu, melakukan salat qabliyah. Maka dalam lingkungan ini dia adalah salat pada awal waktu. Ini yang kita maksudkan dengan waktu. Kita maksudkan dengan waktu fadilah. Dan ini berdasarkan dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Daraqutni, yang mana Nabi mengatakan as-salatu fi awwali waqtiha, iaitu apabila ditanya ayyul a'mali afdal, beliau mengatakan melakukan salat pada waktunya. Begitu juga kita ada hadis yang lain, as-salatu fi awwalil waqti ridwanullah wa fi akhiri afwullah, yakni melakukan salat pada awal waktu, seseorang itu akan mendapatkan keridaan Allah. Manakala melakukan salat pada akhir waktu, seseorang itu mendapatkan kemaafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang afdal adalah kita melakukan salat insya-Allah Taala, yakni pada awal waktu. Dan Al-Imam Nawawi menukilkan sesuatu perkara. Beliau mengatakan wa fi qaulin ta'khirul isya'i afdal. Dalam yang ini ada satu pendapat yang mengatakan melambatkan salat isya itu ada lebih afdal. Dan perlu kita faham di sini, Al-Imam Nawawi sendiri, beliau mentarjihkan pendapat ini dalam kitab-kitab ni yang lain. Yani walaupun dalam Minhaj beliau mengatakan ini adalah pendapat yang lemah, sebab ini fi qaul ini, yani pendapat yang lemah, akan tetapi beliau mentarjihkan pendapat ini dalam kitabnya yang lain. Sebagai misal, beliau mengatakan dalam kitabnya Majmu' innahu aqwa dalilan. Beliau mengatakan melakukan salat isya ini, melambatkannya, dalilnya lebih kuat. Ini kita ada hadis ini Nabi SAW berkenaan dengan kelebihan melambatkan salat isya, dan juga Nabi SAW beliau melakukannya. Maka Al-Imam Nawawi beliau mengatakan ini dalam kitab ni yang lain, ini berkenaan dengan perkara tersebut. Itu sebab kita lihat kita mengatakan sebahagian daripada ulama kita, mereka mengamalkan pendapat ini. Ini sebahagian ulama di Yaman, mereka melakukan isya agak lambat sedikit. Sebab ini di sini kita ada perbezaan berkenaan dengan salat isya. Mana lebih afdal, kita melakukan pada awal waktu ataupun kita melambatkannya. Tetapi pernah berlaku misalan satu kisah, mereka melambatkan salat isya, selepas itu seorang ulama di kalangan mereka meninggal dunia sebelum melakukan salat isya. Jadi disebabkan peristiwa itu, maka amalan ini ditinggalkan. Apa sebabnya? Sebab ditakuti kalau melambatkan salat isya, apabila datang ajal, maka ini menjadi satu pertanyaan ke atas orang yang meninggal tadi. Kenapa dia tidak melakukan salat pada awal waktu. Jadi pernah apabila berlaku keadaan seperti itu, mereka meninggalkan melakukan salat pada waktu yang lambat. Jadi biasanya apa yang dilakukan adalah mereka melakukan salat isya agak lambat, dan begitu juga salat tarawih dilakukan lambat lagi. Jadi sebagai misal, salat isya dilakukan 1 jam selepas azan isya. Salat tarawih dilakukan 1 jam selepas melakukan salat isya. Ini kita lihat sebahagian negara melaksanakan ini, melakukan perkara ini.
Jadi di sini Al-Imam Nawawi mengatakan wa fi qaulin ta'khirul isya'i afdal. Kita ada khilaf ini di sini. Al-Imam Nawawi mentarjihkan qaul ini dalam kitab Majmu'. Jadi antum just take note, ini disebutkan oleh Khatib Syirbini ini di dalam Khatib Syirbini dalam syarah. Begitu juga disebutkan oleh Al-Imam Adhra'i. Beliau mengatakan wa hadha huwal mansus fi aktsari kutubihil jadidah. Yani beliau mengatakan ini adalah perkara yakni yang disebutkan yakni di dalam ini kitab-kitab. Hadisnya juga disebutkan oleh Khatib Syirbini. Hadis ini Bukhari dan Muslim. Antum kalau lihat ini kitab Mughnil Muhtaj, beliau ini menukilkan li khabari syaikhain. Disebabkan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yastahibbu an yuakhkhar al-isya. Beliau yakni suka untuk dilambatkan isya, iaitu maksudnya kalau ia tidak menjadi beban atas umatnya, dia akan melambatkan salat isya. Maka di sini yakni menjadi perbezaan yang ulama berkenaan dengan mana yang lebih afdal. Selepas itu beliau mengatakan wa yusannul ibradu bizuhri fi shiddatil har. Ini semua adalah pengecualian. Tadi dia mengatakan yakni lebih afdal kita melakukan salat pada awal waktu. Selepas itu beliau yang menukilkan beberapa pengecualian. Jadi pengecualian yang pertama adalah berkenaan dengan salat isya, disebabkan kita ada hadis Nabi SAW. Pengecualian yang kedua adalah berkenaan dengan salat zuhur. Sebab kebiasaannya salat zuhur kalau sekiranya pada waktu panas, negeri panas, yakni waktu zuhur ini merupakan waktu yang mana kepanasannya sangat dahsyat sekali. Maka hadis Nabi SAW yang mana juga yang ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang mana Nabi mengatakan idza shtaddal harru fa'abridu bis salah. Apabila yang ini kepanasan itu menjadi sangat dahsyat, maka hendaklah kamu melambatkan salat. Al-Imam Ibn Hajar beliau mengatakan ini khusus bagi solat zuhur. Ini mungkin antum tulis ini. Al-Imam Ibn Hajar ini mengatakan masalah ibrad ini, ibrad maksudnya melambatkan salat disebabkan kepanasan. Ini dimaksudkan dengan ibrad ya. Melambatkan salat disebabkan kepanasan. Al-Imam Ibn Hajar, kita ada khilaf ini di antara Ibn Hajar dan Imam Ramli dalam masalah ini. Al-Imam Ibn Hajar ini mengatakan dia adalah khusus ini bagi solat zuhur. Kita tidak boleh apply bagi salat asar, maghrib, isya, subuh. Akan tetapi Imam Ramli ini mengatakan tidak menjadi khusus ini bagi salat zuhur. Hatta kalau waktu asar misalan berlaku kepanasan, dan ini boleh berlaku, maka juga yang ini disunatkan kita melambatkannya. Taib, berkenaan dengan melambatkan salat zuhur ini, berapa lambat yang perlu kita lambatkan? Kalau sekiranya kita mengatakan disunatkan kita melambatkannya, disunatkan kita melambat sehingga yakni berapa lama? Maka di sini ulama kita mereka mengatakan apabila dilihat bayangan bagi tembok, dhillul hitan. Ini juga disebutkan dalam syarah. Ila an yasira lil hitani dhillun yamshi fihi talibul jamaah. Yani apabila seseorang itu dia melihat ada bayangan pada tembok yang mana dia boleh berjalan di bawah, yakni di bawah bayangan yakni tersebut. Di sini Al-Imam Nawawi beliau mengatakan wal asahu ikhtisasuhu bi baladin har. Ini adalah khusus yakni bagi negeri yang panas. Manakala negeri yang tidak panas seperti Singapura misalan, negeri kita ini dekat ini dengan ekuator, maka ini kita tidak ada ibarat ini di sini. Kita tidak ada masalah tentang sama ada kita nak melambatkan zuhur ke kita tidak melambatkan zuhur. Tetapi kalau kita lihat di negeri-negeri seperti di Yaman, di Hadramaut sebagai misal, di Sudan, di sebahagian tempat di Mesir, di Kuwait, negeri-negeri Arab ini, kalau berlaku yang ini musim panas, maka waktu zuhur ini agak susah bagi mereka nak keluar daripada rumah. Jadi ini juga kita kena faham ya, maksud ibrat maksudnya melakukan salat berjemaah di luar. Bukan yakni melakukan salat berjemaah di rumah ya. Di rumah tidak ada ibrat ya. Tapi di sini maksudnya kalau seseorang itu nak keluar daripada rumahnya, dia nak pergi yakni kepada masjid misalan, ataupun musalla, ataupun yakni di sebuah tempat yang mana didirikan jamaah, baru kita mengatakan disunatkan ibrat. Tetapi kalau satu orang ini hatta dia berada di negeri panas dan musim panas,
tetapi dia nak solat di mana? Dia nak solat di rumah. Dia mengatakan, oh di luar sana sekarang dia punya kepanasan 50 degree Celsius. Bilik dia misalnya rumah dia aircon. Dia mengatakan saya nak melambatkan solat sebab sunnah. Ini bukan ya. Jadi syiddatul har ini maksudnya kalau dia nak keluar daripada rumah, dia menghadapi kepanasan yang mana sangat dahsyat sekali. Dan dia nak melakukan solat di masjid. Baru di sini kita mengatakan disunatkan bagi jamaah di masjid itu melambatkan solat zuhur mereka supaya jamaah yang lain dapat melakukan solat jamaah pada waktu yang lambat, yang ini sedikit. Jadi Al-Imam Nawawi mengatakan wal asah, mengikut ini kepada pendapat al-asah, ikhtisasuhu bi baladin har, khusus ini bagi negeri yang panas. Wa jama'ati masjidin yaqsidunahu min bu'din. Beliau memberikan misal ini jamaah yang nak melakukan solat jamaah di masjid. Ini seperti mana tadi kita mengatakan. Dan mereka datang daripada jauh. Mereka datang ini daripada jauh. Maka disunatkan melambatkan yang ini solat, yang ini zuhur. Selepas itu beliau mengatakan waman waqa'a ba'du salatihi fil waqti fal asahu annahu in waqa'a raka'atun fal jami'u ada'un wa illa faqada. Ini adalah berkenaan dengan kalau orang menanyakan misalan dia melakukan solat apabila dia sedang melakukan solat masuk waktu solat yang kedua. Yakni misalan dia sedang melakukan solat zuhur, apabila dia melakukan solat zuhur masuk waktu asar. Jadi macam mana kita nak tahu sama ada solat zuhur ini adaan ataupun qadaan? Maka di sini Al-Imam Nawawi ini mengatakan kita kena lihat. Kalau sekiranya dia mendapatkan satu rakaat sepenuhnya di dalam waktu, maka ini adalah adaan. Akan tetapi kalau sekiranya dia tidak mendapatkan satu rakaat yang penuh, maka ini dikirakan ini sebagai qadaan. Maka perbezaan yang ini adaan dengan qadaan adalah perbezaan dalam segi pahala. Sebab qada, pahalanya tidak sama yang ini dengan adaan. Kalau sekiranya dia sengaja melambatkannya, maka haram hukumnya. Seperti mana kita mengatakan, ini dikirakan sebagai waktu haram. Sebahagian daripada solatnya yang telah masuk luar daripada waktu. Jadi kalau sengaja dia melambatkannya, diharamkan ke atas yang melambatkannya. Tapi kalau sekiranya dia tidak sengaja, maka yang ini dimaafkan. Akan tetapi dia sama ada adaan ataupun qadaan, maka yang ini kena lihat ini sama ada dia mendapatkan satu rakaat yang ini di dalam salat ataupun tidak. Ini berdasarkan juga dengan hadis ini Bukhari dan Muslim. Hadis ini yang masyhur. Nabi SAW mengatakan man adraka raka'atan minas salah faqad adraka as-salah. Barang siapa mendapatkan satu rakaat daripada salat, maka dia telah mendapatkan salat. Yang ini maksudnya adalah dia telah mendapatkan salat sebagai adaan. Dan ulama kita juga mengatakan berkenaan dengan kenapa yang ini satu rakaat. Kenapa rakaat yang pertama? Sebabnya adalah rakaat yang pertama ini, kalau kita bandingkan dengan rakaat yang kedua, ketiga, keempat ini, dia merupakan ulangan bagi rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua, ketiga dan keempat, dia merupakan ulangan bagi rakaat yang pertama. Jadi apabila kita mendapatkan rakaat yang pertama, kita telah yang ini mendapatkan salat adaan. Walaupun yang ini penulis yang ini dia mengatakan yang ini ada yang ini khilaf berkenaan yang ini dengan yang ini perkara ini. Tetapi ini adalah pendapat yang ini yang dipilih yang ini di dalam yang ini mazhab. Taib. Ada pendapat yang kedua, kalau muqabil kita lihat ini pendapat ini muqabil, dikatakan kesemuanya adalah adaan. Kesemuanya yang ini adalah adaan. Pendapat yang ketiga yang ini mengatakan kesemuanya adalah qadaan. Jadi kita ada pendapat yang ini kedua yang ini mengatakan kesemuanya dikirakan yang ini sebagai yang ini adaan, walaupun dia mendapat sebahagian daripada rakaat. Ada pendapat mengatakan hatta kalau dia mendapatkan satu rakaat, ia dikirakan sebagai qadaan.
Pendapat yang keempat mengatakan rakaat yang dia dapat dalam waktu itulah adaan, rakaat yang tidak dapat dalam waktu itulah qadaan. Ini kalau kita lihat dalam syarah penulis ada membicarakan Khatib bin Syirbini membawa qaul ini. Baik. Maka penulis mengatakan fal asahu annahu in waqa'a raka'atun fal jami'u ada'un wa illa faqada'un. Yani maksudnya kalau dia tidak mendapatkan satu rakaat maka itu adalah qada'. Wa man jahilal waqta, barang siapa yang tidak mengetahui sama ada dah masuk waktu solat ataupun tidak masuk waktu solat, ijtahada biwirdin wa nahwihi, maka diwajibkan dia melakukan ijtihad. Sama ada dia melakukan ijtihad dengan wirid. Apa yang dimaksud ini ijtihad dengan wirid? Yakni misalan satu orang dia biasanya bila dia baca Al-Quranul Karim, bila dia baca misalan satu juzuk sebagai misal ataupun wallahu a'lam 10 juzuk, dah masuk waktu isyak. Maksudnya bila dia solat maghrib, selepas itu dia solat ba'diyah, lepas itu dia baca satu juzuk sebagai misal, masuk waktu isyak biasanya. Jadi kebetulan dia berada di tempat yang mana dia tidak ada jam dan dia tidak tahu waktu, maka dia boleh melakukan benda perkara yang sama. Apabila dia melakukan solat maghrib dan selepas itu dia solat yang ba'diyah, selepas itu dia membaca satu juzuk, maka dia sudah boleh melakukan solat isyak. Ini dianggap ijtihad. Ini yang dimaksudkan ijtihad dengan wirid. Jadi wirid ini sama ada bacaan Al-Quranul Karim ataupun hatta wirid ini zikir ini sebagai misal, zikir-zikir yang tertentu, kadar yang tertentu, maka ia boleh dikirakan sebagai ijtihad. Jadi maksudnya di sini adalah dia tidak boleh terus melakukan solat, melainkan kalau dia sudah melakukan ijtihad. Dan ijtihad ini bukan saja dalam baca wirid, bahkan kita ada ijtihad ini dalam banyak perkara. Yakni sama ada dia lihat ini kepada langit misalan, dia lihat ini kepada keadaan ataupun dia menanya kepada orang dan sebagainya, maka dia boleh melakukan solat. Cuma kita dalam zaman sekarang ini kita tidak ada masalah sebab kita ada all this in application. Maka zaman yang kita hidup ini masya-Allah segala-galanya dimudahkan. Jadi di sini penulis mengatakan diwajibkan ke atasnya melakukan ijtihad. Selepas itu beliau mengatakan setelah dia melakukan ijtihad, ada beberapa possibility. Sebab kalau dia melakukan ijtihad, possibility yang pertama adalah dia betul dalam ijtihad. Dalam ijtihad. Ini tidak ada masalah. Possibility yang kedua, dia salah. Dia menyangkakan, misalnya dia melakukan ijtihad, dia menyangkakan waktu isyak sudah masuk, tetapi sebenarnya waktu isyak belum lagi masuk. Ini adalah possibility yang keberapa? Yang kedua. Possibility yang ketiga adalah dia tidak mengetahui. Yakni dia melakukan ijtihad dan dia melakukan solat isyak. Selepas itu dia tidak mengetahui yang tadi solat isyaknya ternyata dalam waktu ke bukan dalam waktu. Sebab kita kena faham ijtihad berdasarkan kepada zon. Di sini kita membicarakan tentang keyakinan. Sebab penulis ini membicarakan tentang keyakinan. Jadi ada 3 possibility. Yang pertama, Imam Nawawi yang mengatakan fa in tayaqqana salatahu, kalau dia yakin tayaqqana salatahu qabla al-waqti, yakni dia sudah melakukan ijtihad, selepas itu dia yakin yang solatnya tadi berdasarkan dengan ijtihad sebenarnya belum lagi masuk waktu dia pergi solat. Adakah sah solatnya? Satu orang dia melakukan ijtihad, selepas itu dia mendapat keyakinan yang solatnya bukan dalam waktu. Maka apa jadi kepada solatnya? Qada fil adhar. Diwajibkan dia melakukan qada. Sebab ternyata solatnya tadi tidak sah. Muqabil adhar ini mengatakan sah. Sebab dia melakukan ijtihad. Dia melakukan solat berdasarkan kepada ijtihadnya dan ijtihadnya berdasarkan kepada dhan. Maka itu sah. Ini adalah pendapat muqabil. Tetapi pendapat yang dipilih adalah solatnya tidak sah, maka diwajibkan ke atasnya melakukan qada. Boleh insya-Allah. Selepas itu beliau mengatakan wa illa fala. Ini adalah situasi yang kedua.
Situasi yang kedua adalah beliau yakin yang solatnya dalam waktu. Solatnya ini dalam waktu. Kalau sekiranya solat dia dalam waktu, yang ini dia yakin solatnya dalam waktu, waktu, maka sah yang ini solatnya. Ini adalah situasi yang keberapa? Situasi yang kedua. Situasi yang ketiga pula, bagaimana kalau dia tidak mengetahui? Maksudnya dia melakukan solat isyak, selepas itu dia tak tahu. Ada kemungkinan solat tadi misalan dalam waktu isyaknya betul. Ada kemungkinan isyaknya ini salah. Dan dia pun tidak mengetahui. Maksudnya tidak datang seseorang memberitahukan kepadanya sebagai misal. Ataupun dia tidak tahu yang ini dengan keyakinan solatnya tadi sama ada dalam waktu ataupun tidak. Maka dalam keadaan seperti ini, solatnya sah. Boleh insyaAllah? Dalam keadaan yang seperti ini, solatnya dikirakan ini sebagai yang ini sah. Taib. Selepas itu beliau mengatakan, wa yubadiru bil fa'iti. Wa yubadiru bil fa'id. Fa'id ini adalah kalau sekiranya dia tidak melakukan salat, maka diwajibkan yakni dia melakukan qada. Kita lihat ini berkenaan dengan masalah qada ini, kadang-kala seseorang itu dia sengaja meninggalkan salat. Dia sengaja meninggalkan salat, maka di sini wajib dia melakukan qada fauran, dengan segera. Kalau dia meninggalkan salat ini tanpa keuzuran. Tapi kalau sekiranya dia meninggalkan ini salat dengan keuzuran, maka disunatkan dia melakukan mubadarah. Disunatkan yakni dia melakukan yakni salat dengan apa kita mengatakan dengan segera. Disunatkan. Jadi ini beza dia. Satu orang meninggalkan salat dengan sengaja tak sama dengan satu orang yang meninggalkan salat dengan tak sengaja. Tak sengaja seperti dia tertidur sebagai misal, ataupun dia terlupa. Maka disunatkan dia melakukan salat ini dengan yakni segera. Wa yusannu tartibuhu. Taib. Ini berkenaan dengan masalah tertib. Di sini Al-Imam An-Nawawi mengatakan disunatkan tertib. Apa maksudnya? Misalnya begini. Satu orang yang misalan dia meninggalkan salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Keesokan harinya dia nak melakukan qada. Maka bila dia melakukan qada, di sini kita mengatakan disunatkan tertib. Apa maksud disunatkan tertib di sini? Yakni maksudnya disunatkan dia mula dengan solat subuh dulu. Baru solat zuhur, baru solat asar, baru solat maghrib, dan baru solat isyak. Ini yang kita maksudkan dengan disunatkan tertib. Disunatkan tertib. Taib. Maka tertib ini dia tidak yakni wajib. Tertib ini dia tidak wajib, dia hanya disunatkan. Berkenaan dengan Al-Imam Ibn Hajar, beliau ada membicarakan sesuatu perkara yang agak berbeza sikit dengan apa yang disebutkan. Beliau mengatakan tertib ini boleh menjadi wajib. Jadi antum perlu tulis sini. Ini pun kita ada khilaf di antara Ibn Hajar dengan Imam Ramli dalam masalah tertib. Al-Imam Ibn Hajar mengatakan, kalau sekiranya solat itu ditinggalkan dengan sengaja, maksudnya tidak ada keuzuran, tertib adalah wajib. Akan tetapi kalau sekiranya ia ditinggalkan dengan keuzuran, tertib adalah sunnah. Boleh faham insyaAllah? Sebagai misal, satu orang yang misalan dia sengaja tinggalkan solat subuh, yakni tidak ada keuzuran. Solat zuhur tidak ada keuzuran. Solat asar tidak ada keuzuran. Tetapi bagi solat maghrib dan isyak misalan dia tertidur. Dia nak solat, dia ada keazaman untuk melakukan solat tetapi dia tertidur. Sebagai misal yang ni.
Jadi solat maghrib dengan solat isya ada keuzuran. Keesokan harinya dia nak melakukan qada. Maka bagi solat subuh, zuhur dengan asar, wajib dia meraihkan tertib. Dia tidak boleh melakukan solat zuhur dahulu. Dia nak kena melakukan solat apa? Dia kena melakukan solat subuh dulu. Di sini kita mengatakan tertib adalah wajib. Tetapi berkenaan dengan solat maghrib dengan isyak, tidak diwajibkan dia tertib. Dia boleh melakukan solat isyak dahulu, baru dia melakukan solat maghrib. Apa sebabnya? Sebab solat maghrib dengan solat isyak, dia tinggalkannya dengan yakni keuzuran. Ini yang dimaksudkan. Solat yakni yang ditinggalkan tanpa keuzuran diwajibkan tertib. Yang ditinggalkan dengan keuzuran tidak diwajibkan tertib. Manakala Imam Ramli mengatakan tidak ada perbezaan. Imam Ramli mengatakan tidak ada perbezaan. Sama ada dia meninggalkan salat dengan keuzuran ataupun tidak dengan keuzuran, tertib adalah disunatkan. Seperti mana kita lihat Al-Imam An-Nawawi dalam Ibarat Minhaj, beliau membicarakan masalah ini yakni dengan yakni umum. Baik, baru-baru ini saya mendapatkan ini soalan juga daripada daripada seorang hamba Allah menanyakan tentang perkara ini. Sebab ada orang yang mengatakan misalan diwajibkan yang ini tertib. Jadi kita perlu faham ini masalah ini. Kita ada yang khilaf yang ulama dalam perkara ini, dan kebiasaannya kita tidak menyebarkan benda-benda seperti ini. Kebiasaannya takut nanti orang keliru pula. Hari ini kalau orang dah melakukan qada, dah khair kabir yani. Hari ini jamaah kita ni, dia kalau boleh dia nak dapat qaul yang tidak diwajibkan qada. Ada seorang ustaz dia bikin video ke apa? Dia mengatakan, wahai jemaah sekalian, sebenarnya tidak diwajibkan qada. Happy orang. Happy orang. Viral terus video. Sebab ini kita lihat banyak yang ni ustaz-ustaz ceramah semua wajib qada. Satu orang ni misalan dia tidak melakukan solat 30 tahun. 40 tahun. Dia pun nak fikir ni macam mana yang ni saya nak qada. Jadi hari ini perlu kita tekankan kepentingan melakukan qada. Dan masalah qada pula berkenaan dengan melakukan solat sunat. Adakah dibolehkan seseorang itu melakukan solat sunat ataupun tidak boleh melakukan solat sunat? Yakni dia boleh melakukan solat sunat selagi mana dia melaksanakan solat qada. Kalau sekiranya dia ada melakukan qada, dia boleh melakukan solat sunat. Dan ini juga perkara juga kita harus memahami. Dan berkenaan dengan bagaimana dia nak melakukan qada. Satu orang misalan 30 tahun. 30 tahun yakni misalan dia tidak melakukan solat. Macam mana dia nak melakukan qada? Maka di sini ulama kita mengatakan apabila dia mendapati masa lapang, dia menggunakan mana-mana masa lapang yang dia ada untuk dia melakukan qada. Jadi apabila dia mendapati masa lapang, maka dia menggunakannya untuk melakukan qada. Jadi tiap-tiap hari dia melakukan qada. Taib. Wa yusannu tartibuhu wa taqdimuhu 'ala al-hadirah. Penulis ini mengatakan disunatkan kita kedepankan qada atas solat hadirah. Apa maksudnya? Sekarang misalan satu orang misalan dia tidak melakukan solat zuhur. Selepas itu masuk waktu asar. Masuk waktu asar. Mana lebih afdal? Dia melakukan qada bagi solat zuhur dahulu ataupun dia melakukan solat asar? Maka di sini adalah disunatkan baginya melakukan solat qada zuhur dahulu. Baru melakukan baru melakukan solat asar. Apa sebabnya? Sebabnya adalah solat zuhur ini merupakan hutang ke atasnya. Manakala solat asar, dia boleh melambatkannya. Dan kalau sekiranya ajal tiba sebagai misal, maka dia akan dipertanggungjawabkan tentang solat zuhurnya. Tetapi solat asar, disebabkan masih ada waktu, maka dia tidak diazabkan oleh Allah sebab tidak melakukan solat asar. Sebab dia masih ada waktu untuk melakukan
untuk melakukannya. Berbeza yang ini dengan salat qada. Sebab ulama kita mengatakan disunatkan mempercepatkan qada supaya takut yang ni kita sampai yang ni kepada ajal, dan Allah pertama sekali hari kiamat akan menanyakan tentang salat. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keselamatan di dunia dan akhirat. Tetapi syaratnya beliau mengatakan allati la yakhafu fautaha, melainkan kalau dah tak ada masa lagi. Misalan dia tak solat Zuhur dan dia belum solat Asar, lagi 5 minit masuk Maghrib. Di sini kita mengatakan solat Asar dahulu, jangan solat Zuhur pula. Sebab dia solat Zuhur nanti baik satu qada dari 2 qada pula. Nanti solat Asar ini juga ini menjadi qada. Maka di sini kita mengatakan solat yakni Asar dan boleh melakukan solat Zuhur yakni selepas masuknya waktu Maghrib sebagai misal. Maka beliau mengatakan la yakhafu fautaha wa tukrahu as-salatu 'inda al-istiwa. Selepas ini Al-Imam An-Nawawi beliau membicarakan yang ini berkenaan dengan masalah yang dikenali sebagai waktu-waktu haram. Di dalam kitab Minhaj beliau membicarakan 3 daripada waktu haram. Dalam kitab Safina antum akan mendapati ada 5. Ada yang ini 5. Jadi sekarang yang ini kita lihat apa yang disebutkan ini oleh beliau. Pertama sekali beliau mengatakan wa tukrahus salatu 'indal istiwa. Tukrahus salatu 'indal istiwa. Perlu kita faham perkataan makruh di sini adalah makruh tahrim, bukan makruh tanzih. Ini kalau orang yang salah faham, dia menyangkakan ini makruh saja. Ini bukan makruh yang ini makruh tahrim, maksudnya haram. Melakukan salat pada waktu ini diharamkan. Semalam dalam kelas Fathul Mu'in kita membicarakan perbezaan di antara makruh tanzih dengan makruh tahrim. Makruh tanzih, makruh tahrim dengan haram, apa bezanya? Kalau kita mengatakan makruh tahrim, maksudnya dia adalah perkara yang diharamkan, akan tetapi dalilnya adalah dalil zanni. Manakala haram, dalilnya adalah dalil qat'i. Itu bezanya di antara makruh tahrim dengan haram. Tapi kedua-duanya diharamkan, maksudnya ada azab baginya, berdosa. Kalau seorang ini melakukan sesuatu makruh tahrim, ini maksudnya ada dosa. Berbeza dengan makruh tanzih. Makruh tanzih tidak ada dosa. Tidak ada punishment bagi makruh tanzih. Tetapi makruh tahrim ini ada dia punya azab. Seperti haram. Jadi penulis ini mengatakan wa tukrahus salatu 'indal istiwa. Pertama sekali adalah al-istiwa. Yang dimaksudkan dengan istiwa seperti mana kita mengatakan minggu lepas adalah apabila matahari berada di atas. Dan waktu istiwa ini sebenarnya dia 2 saat saja. 2-3 saat. Dia punya cepat dia waktu istiwa ini. Dia kadar kita mengata Allahu Akbar. Itu waktu istiwa. Kenapa yang ni ulama kita mengambil iktibar ini waktu ini walaupun yang ni dia 3 saat sebagai misal? Sebabnya adalah ada kemungkinan satu orang ini dia takbir pada waktu ini. Yani dia Allahu Akbar dan kebetulan takbirnya coincide dengan waktu istiwa, maka tidak sah salatnya. Tidak sah yang ni salatnya. Selepas waktu istiwa terus masuk waktu zawal. Jadi kalau kita membicarakan tentang waktu zawal adalah waktu yang datang selepas ini waktu istiwa. Boleh insya-Allah. Jadi ini adalah perkara yang pertama sekali. Makruh yang ditahrim bagi istiwa. Ini berdasarkan yakni dengan hadis ini dalam Sahih Muslim yang mana diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir. Nabi SAW yakni melarang mereka melakukan salat. Ini dalam Sahih Muslim ada 3. Pertama sekali hina tatlu'u syams baziratan hatta tartafi'ah. Ini nanti kita akan bicarakan berkenaan dengan waktu syuruk. Selepas itu wahina yaqumu qa'imu dhahira. Ini adalah berkenaan dengan waktu istiwa hatta tamila syams. Selepas itu wahina tudayyafu syamsu lil ghurub.
Yang ketiga adalah sebelum terbenamnya matahari. Seperti mana disebutkan dalam hadis. Taib. Selepas itu beliau mengatakan illa yaumal jumu'ah. Melainkan yakni pada hari Jumaat. Hari Jumaat tidak ada makruh yang dibagi waktu istiwa. Tidak ada makruh yang dibagi waktu yang ini istiwa. Hari Jumaat ini kita mengatakan dia adalah pengecualian berdasarkan dengan hadis Nabi SAW berkenaan dengan melakukan solat ini pada waktu istiwa pada hari Jumaat, bukan daripada perkara yang diharamkan. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam ini Abu Dawud. Jadi bagi hari Jumaat tidak ada masalah. Sebab hari Jumaat juga ini disunatkan kita melakukan ibadah pada waktu pagi. Dan juga meneruskan ini ibadah sehingga imam keluar daripada imam ini masuk untuk melakukan khutbah. Wa ba'da subhi hatta tartafi asy-syamsu ka rumhin. Ini adalah apa yang kita mengatakan waktu syuruk. Waktu syuruk dia adalah waktu yang mana matahari naik kadar satu tombak. Matahari yang ini naik ini kadar ini satu tombak. Ini berdasarkan yang ini juga ini dengan hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadis ini yang masyhur berkenaan yang ini dengan apabila matahari itu naik ini satu tombak. Apakah yang dimaksudkan dengan satu tombak? Satu tombak ini sikit lebih kurang 4 darajah. Satu darajah 4 minit. Jadi 4 kali 4 kita dapat 16 minit. Jadi kalau matahari naik jam 7 pagi, maka kita meletakkan 16 minit kepada 7 pagi, maka 7.17 kita sudah boleh melakukan solat. 7.17 kita sudah boleh melakukan solat. Dan solat yang disunatkan adalah solat al-isyraq. Solat ini al-isyraq. Walaupun kita ada khilaf ini juga berkenaan dengan solat isyraq. Sebagian ulama kita mengatakan solat isyraq itu adalah solat duha. Sebab ini waktunya sama. Waktu duha masuk selepas waktu syuruk. Begitu juga dengan waktu isyraq. Jadi ini adalah yang kedua. Selepas itu beliau mengatakan wal asri hatta taghuba illa li sababin kafaitatin. Selepas itu adalah waktu asar. Ini maksudnya selepas kita melakukan salat asar. Selepas ini kita melakukan salat asar, maka telah masuk ini waktu haram. Masya Allah, minhaj. Hanya berapa waktu ini? Pertama sekali kita lihat ini. Beliau yang mengatakan, pertama sekali adalah waktu istiwa. Yang kedua adalah waktu subuh. Yang ini selepas waktu subuh, afwan. Yang ketiga adalah waktu asar. Jadi hanya 3 waktu. Tapi kalau kita balik kepada kitab Safinah, ada 5 waktu. Jadi apakah yang tidak disebut di sini? Yang tidak disebut adalah waktu subuh. Waktu subuh apabila seseorang itu dia melakukan solat subuh. Apabila dia melakukan solat subuh, maka dah masuk sudah masuk waktu haram. Sebenarnya Imam Nawawi ada sebut cuma dia mengatakan wa ba'da, dia mengatakan kita lihat ibaratnya, dia mengatakan wa ba'da subhi hatta tartafi asy-syams. Selepas melakukan solat subuh. Ini disebutkan di sini ya. Jadi di sini ada 2 waktu haram disebutkan. Selepas melakukan solat subuh dan juga berkenaan dengan waktu syuruk sehingga matahari naik 1 tombak. Selepas itu, selepas melakukan solat asar sampai terbenamnya matahari. Jadi kita ada waktu syuruk, kita ada waktu istiwa. Selepas itu kita ada waktu selepas melakukan solat asar, dan kita ada waktu selepas melakukan solat subuh.
Ini yang kita maksudkan dengan waktu-waktu haram. Selepas itu beliau mengatakan illa lisababin kafaitatin. Yani ini balik ini kepada jumlah mengatakan wa tukrahus salatu. Yani makruh melakukan salat di dalamnya pada waktu-waktu ini, melainkan kalau sekiranya ada sebab. Melainkan yang ini kalau sekiranya ini ada sebab. Ini kita dalam mazhab Imam Syafi'i, kita membezakan sebab yang datang dahulu ataupun sebab yang datang kemudian. Jadi dia memberikan misal sebab-sebab yang datang dahulu. Kafaitatin, seperti salat qada. Satu orang yang misalan dia tidak melakukan salat zuhur, selepas itu masuk waktu asar, dia melakukan salat asar. Selepas itu dia nak melakukan qada bagi salat zuhur. Waktu salat zuhur ini sudah lepas, sudah dahulu. Maka dibolehkan dia melakukan qada zuhur dalam waktu asar. Sama juga dia boleh melakukan qada isyak dalam waktu subuh. Selepas ini dia melakukan salat subuh. Sebab ini adalah jenis salat yang sebab ni datang dahulu. Sama juga dengan salat kusuf. Apabila berlaku gerhana, baru kita melakukan salat. Maka tidak ada masalah kita melakukannya dalam waktu haram. Begitu juga dengan salat tahiyatul masjid. Apabila kita masuk ke dalam masjid, maka dibolehkan kita melakukan salat walaupun dalam waktu haram, sebab ini melakukan salat adalah masuk ini ke dalam masjid. Begitu juga dengan sujud syukur, sebab ini kita baca melakukan yakni sujud disebabkan yakni kesyukuran kita yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa fi harami Makkah ala sahih, berkenaan dengan haram yakni Makkah kita ada pengecualian. Sebab kita ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yang mana Nabi mengatakan, ya bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadzal bait wa shalla ayyata sa'atin sya'a min lailin aw nahar. Sebab ulama kita mengatakan tidak ada waktu makruh di dalam Makkah. Yang seseorang itu boleh melakukan solat pada bila-bila masa yang dia kehendaki. Ini adalah pengecualian yang di dalam bab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.